1.3 million people dying in road crashes each year. On average, 3,287 deaths a day. Drivers who are texting can be 23 times more likely to crash than non-distracted drivers. Posting to social media, checking email, programming a navigation system, or watching a video are among the many excuses people tend to give when they are asked why they text while driving. Please be aware of the dangers and keep your attention on the road, not on your mobile phones or other mobile devices. Texting and driving is dangerous. Road traffic crashes are predictable, can be prevented. Help saves lives. Don't text and drive. Raikan Ramadan dengan Al-Quran karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajuk berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Johor Bahru 106.2 FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Kerjasama antara sektor awam dan swasta perlu menjadi mekanisme utama yang memainkan peranan penting dalam memperkasakan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di negara ini. Justru menurut Presiden Yayasan Mahir Malaysia, Datuk P. Sri Ganesh, dalam konteks TVET, sektor awam dan swasta tidak boleh bersifat dikotomi atau pemisahan dalam memperkasakan lagi bidang tersebut. Jelasnya lagi, kerjasama itu bukan sahaja dapat menaik taraf institusi sedia ada, tetapi juga menyediakan peluang yang lebih besar kepada pelajar untuk mengikuti kursus baharu seperti kenderaan elektrik EV dan drone yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih melaksanakan faedah pendidikan kemudahan dalam bentuk pinjaman yang disediakan kepada anak tanggungan pencarum pertubuhan itu. Perkeso menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa faedah berkenaan dilaksanakan selari dengan peruntukan Seksyen 57A Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Ia sebagai menjawab dakwaan menyatakan bahawa faedah pendidikan tidak lagi membiayai pengajian anak-anak sehingga peringkat universiti untuk pencarum yang sudah meninggal dunia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerbangkan organ jantung yang didermakan oleh seorang pesakit dari lapangan terbang Melaka ke Hospital Kuala Lumpur. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Udara JBPM, Kapten Roslan Aziz berkata, Pusat Sumber Transplant Nasional HKL menerima satu kes penemuan organ dari Hospital Melaka daripada keluarga pesakit yang disahkan mati otak untuk menermakan organ itu kepada pesakit yang memerlukan. Selain itu, katanya operasi pemindahan organ merupakan operasi kritikal yang memerlukan perancangan rapi dan tersusun selain perlu mematuhi tempoh jangka masa yang ditetapkan pasukan perubatan. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama pelbagai dalam sesi pertemuan ini sangat penting dan mungkin ada nak kenal-kenal dahulu dengan Maulana Mansur, nama diberinya, latar belakangnya, mungkin sedikitlah. Arifnya disilakan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hamba yang baik ni dalam sesi pertemuan ini sangat penting dan
Dan mungkin Radin nak kenal-kenal dahulu dengan Maulana Mansur, nama diberinya, latar belakangnya, mungkin sedikitlah. Arif jadi silakan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hamba yang baik ni kebangsaan telah dirasmikan oleh Datuk Seri Jamil K. Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Kira-kira 2,000 orang saudara Muslim menyertai konvensyen tersebut. Konvensyen Saudara Muslim merupakan program yang dilaksanakan pada setiap tahun bagi menghimpunkan saudara Muslim dari seluruh Malaysia. Ia dijadikan sebagai wadah bagi saudara Muslim untuk bertukar-tukar idea dan pandangan di samping dapat meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam melalui sesi pembentangan kertas kerja dan forum yang diadakan sempena konvensyen tersebut. Pada majlis ini turut berlangsung penganugerahan Saudara Muslim Cemerlang 2009 dan Anugerah Khas Saudara Muslim Cemerlang 2009. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhib Negara Malaysia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udhu bika min shururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. yang tu masa tu pada Nabi SAW. Dia nak jumpa Nabi pun takut juga. Macam kita jumpa satu orang syekh besar, nak cakap macam mana? Jadi dia pun beradab. Dia tanya soalan pun dia tak turut. Sejamnya tu dia tanya, boleh Allah tak malu? Mana Allah tak pernah meninggal perkara ni? Dia tak boleh laksana sebab itu bercanggah dengan perlembagaan yang sedia. Bolehkah nak buat? Saya kata boleh dengan kita pindah perlembagaan ini, masukkan di bawah. Pun tengok dalam handphone saya ni, rasa macam tak ada nasyid. Satu dua lagu. Itu belum ada yang belum download lagi, yang buat minggu lepas ni. Ada lagi. Sebab semua kebanyakan lagu bila mereka minta tu baru dia tahu. Dan satu lagi saya nak ni sikit. Tadi bila daripada nasyid jugalah. Betul. Disebut semayang fardu. Semayang fardu ni bukan hanya semayang 5 waktu. Semayang fardu ni ada 3. Pertama, semayang 5 waktu. Yang kedua, sembahyang nazar yang dinazarkan. Yang ketiga adalah semayang. Di situ dia akan rujuk kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Apapun yang datang pada itu dia akan jadikan sebagai amanah untuk dia tadbir dengan cara yang baik yang akhirnya nanti akan membawa kepada kejayaan. Betul. Itu yang penting. Jadi
Festival 2024 yang mempromosikan Islam sebagai sebahagian daripada cara hidup di samping menggalakkan pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran melalui medium seni. Antara pameran termasuk artifak Nabi Muhammad SAW, koleksi pedang, kain kiswah Kaabah dan cubah yang melambangkan ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Terdapat juga pasar jualan dan lawatan ke kilang percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia, aktiviti kanak-kanak dan banyak lagi program menarik menanti anda di samping program Konti ke Pentas IKIM FM. Untuk maklumat lanjut, layari www.nashrulquran.com. Jumpa kami di sana. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar buat anda pagi ini? Semoga baik-baik saja dalam pertemuan kita hari yang baharu, minggu yang baharu, tarikh yang baharu untuk Inspirasi Ilmu. Bersiaran hari Isnin 26 Februari 2024 bersamaan 16 Syaban 1445 Hijriyah. Dan semoga baik-baik saja dalam apa yang kita susunkan pada hari ini. Okay? Dan insyaAllah hari ini kita bersiaran langsung menerusi perkongsian kita di Inspirasi Ilmu bersempena juga dengan program pameran gaya hidup Islami yang berlangsung di Kompleks Nashrul Quran Presiden 14 Putrajaya bermula 23 Februari yang lalu sehingga 3 Mac nanti. Jadi anda boleh datang ramai-ramai sebab di sini kita akan bersara langsung bicara kitab Darah Wanita yang akan sama-sama kita bawakan perkongsian ilmu oleh Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz. Kita akan bersara langsung di sini terus untuk kita pancarkan kepada anda sekejap lagi. Okey? Di awal ini jom kita nak berhibur seketika, tenang-tenang kita buka tirai hiburan kita yang pertama bersama dengan Saul Al-Qamidi, Mahabbah Kasih. Kekal bersama IKIM FM, radio Islami nombor 1 di Malaysia. Seorang diri tanpa teman seperjuangan di sisi ku, diajarkan bersatu hati, kita kan saling melengkapi. Itulah ajaran Islam, agama yang suci. Mengapa harus ada sengketa, permusuhan, kezaliman melata, sedangkan kita berpijak di atas bumi yang sama? Di mana kita, di mana semua saat saudara ditindas, dihina, kasihanilah, hulurkan tangan dalam kesatuan.
semua prasangka. Di sisi Tuhan tiada beza, melainkan iman dan takwa. Raikan Ramadan dengan Al-Quran karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajuk berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hadirin sekalian, sama-sama kita nak bawakan kepada anda rancangan bicara Kitab Darah Wanita, di mana sekarang ini kita akan pancarkan secara langsung kita bersempena berlangsungnya pameran gaya hidup Islami Restu Global Quranic Arts Festival di Kompleks Nasrul Quran Persin 14 Putrajaya. Jadi di pentas utama di sini untuk sama-sama kita bawakan bicara Kitab Darah Wanita untuk terus kita pancarkan kepada anda boleh tonton juga di Facebook IKIM FM, Facebook TV IKIM di www.ikim.tvikim.my, okey. Dan juga anda boleh sama-sama berinteraksi dengan kita, like, comment, share dan juga letakkan apa mungkin persoalan pertanyaan anda menerusi perkongsian kita pada hari ini insya-Allah. Seperti biasa, menerusi perkongsian bicara Kitab Darah Wanita, sedang bersama-sama saya, Masya Allah, kalau dari konti ke pentas ini pun masih kita bawakan panel tetap kita untuk rancangan ini, tak lain tak bukan Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir dan juga pensyarah Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Sri Petaling Kuala Lumpur. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sampai juga kita di sini hari ini berlangsungnya program yang sangat bermanfaat Maulana, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Allah yang bawakan kita kat sini insya-Allah. Masya-Allah. Macam mana perjalanan tadi, okey kan Maulana? Alhamdulillah. Allah mudahkan hari ini. Kan? Selalu nak datang sini nampak macam susah. Tapi alhamdulillah. Ya kan, syukur Masya-Allah. Kalau dekat konti suasana lain juga. Tapi alhamdulillah hari ini suasana pun memang orang kata apa, sentiasa kita nak raikan juga dengan pengunjung-pengunjung yang datang, yang hadir kan, sambil-sambil untuk kita bawakan program rancangan kita pada hari ini. Baik, jom kita nak ajak anda untuk sama-sama terus buka kitab Bicara Darah Wanita. Nak terus kita ke halaman 59, di mana hari ini kita akan bawakan daripada pertemuan kita hari ini, tajuknya iaitu kesimpulan daripada ta'rif haid. Jadi jom sama-sama kita perhalusi satu persatu dan apa yang boleh kita lihat, yang boleh kita jadikan sebagai panduan untuk bicara kita pada kali ini. Silakan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bika nasta'in, wa bika nastaghith, wa bika nasta'in, wa bika nastaghith. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah kepada pendengar-pendengar setia, Masya Allah yang sedang mengikuti, sama ada di luar, dalam kereta, di pejabat, di rumah, Masya Allah, kita alu-alukan
Mudah-mudahan kita kongsi sama-sama pengajian kita ini, bukan nak main-main, tapi ini pengajian yang akan membawa kita, melepaskan kita daripada kekeliruan, kesamaran, daripada kejalan, khususnya bab darah wanita. Jadi kita dah masuk bab tarif definisi darah haid. Jadi definisi ni, setiap orang wanita jangan rasa remeh-temeh tentang definisi ni. Kadang-kadang soalan tu akan dijawab dengan definisi. Ada kala dijawab soalan itu dengan kawaid. Ada soalan itu dijawab dengan ciri-ciri ataupun rumus-rumus darah haid. Jadi hari ni kita dah belajar, minggu lepas kita dah belajar bab definisi, tapi kesimpulan daripada ta'rif haid pada syarak mengandungi 4 perkara. Ada 4 perkara. Pertama sekali, haid mengikut ta'rif syarak mengandungi 4 perkara, iaitu al-haidu fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi arba'ata asya'. Pertama sekali, ia adalah darah tabi'i. Darah tabi'i iaitu darah yang dituntut oleh tabiat semula jadi. Mana kita kata darah tu normal lah. Bila wanita tu keluar darah, mana normal bagi wanita. Tapi yang tak normal bila keluar kat laki-laki. Kalau selain daripada lelaki tu tak normal. Yang normal memang kejadian bila dia namakan wanita, mana itu normal bagi dia kalau keluar darah. Normal. Iaitu darah yang mana ada pada kemaluan wanita. Bukan dekat hidung, bukan dekat telinga, bukan dekat selain daripada kemaluan. Kenapa? Kalau yang selain daripada itu tak dinamakan darah. Walaupun kita tengok simptom-simptom dia, darah tu mana warna dia, bau dia, rasa dia, kan? Walaupun nampak macam darah haid, tapi tak dihukumkan sebagai darah haid. Jadi darah haid ni ialah damu jibillah, darah tabi semula jadi. Ini dia kata darah tabi. Kalau yang lain tak nama. Misalnya kalau keluar kat hidung. Kalau keluar kat hidung, ini bukan darah tabi. Maka itu darah penyakit. Kalau keluar kat mana, semua dia kata penyakit. Jadi bila kata maksud normal, apa maksud dia? Iaitu haid itu adalah normal, menunjukkan wanita itu sihat. Bila keluar darah haid, walaupun darah haid itu kotor, kan? Darah haid itu kotor, tapi menunjukkan wanita itu sihat. Kalau darah itu keluar daripada telinga, penyakit. Kalau darah itu keluar daripada mata, penyakit. Kalau darah keluar daripada hidung, penyakit. Darah keluar daripada dubur, bawasir, penyakit. Darah keluar daripada rahim yang dinamakan darah haid, sihat, normal. Allahu Akbar. Sihat, normal. Sebab tu kita tengok darah ni pertama sekali darah tabi'in. Makna dia mungkin wanita ada komplain lah. Dia kata Sami keluar darah haid, tapi ada sakit juga. Sakit sikit-sikit tu tak masuk lah. Kalau dia kata saya migraine, saya bila datang darah ni saya nak pitam, itu biasa. Orang tak datang darah haid pun dia migraine juga, sakit juga. Ada yang pitam dulu teruk. Jadi nak tunjukkan bila datang darah haid, darah tabi ini, darah tu normal. Tak sampai nak kena masuk hospital, masuk ICU, CCU. Ada tak? Pernah kita dengar? Tak pernah dengar lagi. Mana ada wanita rekod dalam dunia ni, dia keluar darah haid, mana kena masuk ICU, CCU, tak ada. Kenapa? Itulah ulama dah kaji, dah tengok darah haid ni darah normal bagi seorang wanita. Jadi yang pertama dia darah tu normal. Yang kedua darah yang keluar daripada wanita itu, ia adalah darah yang keluar daripada pangkar rahim wanita. Mana dia ada saluran keluar dia. Kalau keluar daripada pangkar rahim, mana dia itu dinamakan darah haid. Kalau keluar kok saluran dubur atau saluran kencing, tak dinamakan darah haid. Sebab tu dalam tempat yang nak keluar tu ada saluran khas, iaitu pangkar rahim. Mana pangkar rahim yang tempat di ujung dalam rahim. Maknanya kalau darah keluar melalui situ,
baru dinamakan darah haid. Tapi kalau contoh zaman sekarang ni, ada wanita yang telah buang rahim. Jika dibuang rahim, mana keseluruhan rahim kalau dibuang, maka darah haid tak ada tempat dia. Itu kelang dia. Macam pencetakan Quran, dia ada kelang dia, kan? Macam tu juga pencetakan ni, dari darah pun dia ada kelang dia. Kalau tidak ada rahim, maka tidak ada kelang dia. Maka kalau darah keluar juga, itu tak dinamakan darah haid. Kerana apa? Itu yang asal dia keluar daripada pangkar rahim, kan? Allahu Akbar. Mana kalau tidak ada kelang, tak adalah keluar darah haid. Dan kedua, yang ketiga, ia adalah darah yang keluar. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, mana dia darah yang nak dihukumkan sebagai darah haid tadi darah normal, kemudian yang keluar, kemudian tadi daripada pangkar rahim, kemudian darah ni keluar ketika badan seorang wanita itu sihat. Mana dia keluar mana ketika badan itu sihat, bukan kerana suatu sebab yang lain. Ini berbeza dengan apa? Darah nifas. Darah nifas keluar dengan sebab apa? Dengan sebab beranak dengan sempurna. Dengan sempurna, janin dah keluar dengan sempurna, dan di dalam tempat peranakan tu dah kosong daripada anak. Maka darah yang keluar selepas itu baru dinamakan darah nifas. Tapi kalaulah anak tu baru keluar kepala, dia tengok kiri tengok kanan, darah keluar tu, itu bukan dipanggil darah nifas. Itu tak dipanggil darah nifas. Itu dipanggil damut talqi, darah sakit hendak beranak. Darah sakit hendak beranak. Ataupun baru keluar sampai tangan, dia boleh babai. Cerdik sangat budak tu, kan? Paling lama boleh duduk dalam perut mak dia berapa? Kita duduk dengar 9 tahun, 9 bulan 10 hari. Tapi ada orang juga yang duduk dalam perut mak dia selepas 4 tahun baru dilahirkan. Allahu Akbar. Mana tu Imam Syafi'i. Lepas tu dia keluar terus bijak, kan? Jadi kalaulah seorang janin keluar baru sampai takat keluar tangan, tangan sebelah lagi tak keluar lagi, kaki tak keluar, dia boleh babai. Misalnya boleh babai sekalipun, darah yang keluar bersama itu tak dinamakan darah nifas. Tidak dinamakan darah nifas. Sebab syarat darah nifas kelahiran kesempurnaan. Kelahiran kesempurnaan, dan tempat peranakan itu kosong daripada janin yang lain. Misalnya kita tengok, kalaulah janin tu dah keluar seorang, dah dengan sempurna, tapi tempat peranakan masih belum kosong, ada kembang, maka darah yang keluar ketika itu belum dinamakan darah nifas. Darah nifas. Jadi antara anak pertama yang keluar dah dengan baby yang belum keluar yang kedua, kalau keluar darah itu akan dihukumkan sebagai darah haid dengan syarat-syarat haid. Kalau dia tak sampai syarat haid, tak sampai 24 jam, maka dia tidak dinamakan sebagai darah nifas ataupun sebagai darah haid, kerana tak cukup 24 jam. Mana dia kena syarat 24 jam dan tak lebih 15 hari. Kalau tak mencapai 24 jam, maka dipanggil darah rosak. Jadi darah nifas maknanya selepas kelahiran sempurna, tempat peranakan pun kosong juga. Kalaulah baby kembang tu ada, paling banyak sekarang pernah dengar berapa? Kita pernah dengar 2. Tapi baru ni ada orang bagi tahu saya, dia pernah dengar 9 orang. Masya Allah. Macam mana wanita tu kandung? Mana dia kalau keluar baby pertama, lepas tu keluar darah ni tak nama darah nifas, darah ni akan nama darah haid. Kemudian keluar baby kedua, masih belum keluar baby ketiga, darah yang keluar tak nama darah nifas. Keluar baby ketiga, keluar baby keempat, semua dia panggil darah haid.
sehinggalah baby yang terakhir yang mengkosongkan tempat peranakan tersebut bila keluar dengan sempurna, barulah kita namakan sebagai darah nifas. Jadi di sini nak tunjukkan, di sini Syekh kata apa? Ia adalah darah yang keluar ketika badan seorang wanita itu sihat, bukan kerana satu sebab yang lain. Ini berbeza dengan darah nifas. Berbeza dengan darah nifas yang keluar kerana melahirkan anak. Itu juga beza dengan bab istihadah. Cuma dalam kitab Rawdatul Talibin kata, walaupun nifas ni berbeza, tetapi ada perkara dia nifas ni seperti haid dalam bab apa? Seperti sudut mandi, benda perkara-perkara yang dilarang, sama. Kemudian pada kebanyakan hukum ahkam dia. Tapi istihadah dalam bab haid dia berbeza dengan bab darah haid. Istihadah fil nifas dia berbeza dengan istihadah fil haid, tetapi kaedah dia mencontohi dikias daripada bab haid. Ada tempat yang tak sama. Sebab itulah kita nak tahu definisi ni. Mana dia darah haid ni keluar ketika badan seorang wanita itu sihat. Allahu Akbar. Kemudian kita tengok di sini mana keluar dia melalui pintu kefaraj wanita. Baik. Kemudian yang keempat, ianya mempunyai waktu-waktu yang khusus. Darah haid dia tak keluar begitu saja. Dia ada waktu-waktu yang khusus saja. Dia tak boleh keluar 4 bulan, tak keluar 6 bulan. Darah haid yang dikaji oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an ialah paling minima 24 jam sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Makna dia ada waktu khusus. Mana tak sama, walaupun perempuan yang keluar darah haid, ada wanita yang keluar tarikh dia daripada permulaan bulan, ada wanita yang keluar di tengah, ada wanita yang keluar di ujung, ada wanita yang keluar sekali keluar, lepas tahun baru dia keluar balik. Makna dia begitu cara-cara dia. Ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali. 2 kali. Makna dia keluar pada waktu yang paling sedikit, paling sedikit, paling lama dan paling waktu kebiasaan. Jadi di sini para ulama fikih juga membahaskan haid, istihadah, nifas, serta menjelaskan hukum hakamnya, kerana ia merupakan kewajipan pada setiap wanita, fardu ain. Dia wajib kena tahu. Begitu juga suami dia, begitu juga mak dia kena bantu dalam perkara ni. Mereka juga tak terlepas daripada tanggungjawab ini, mempelajarinya. Sebab apa? Supaya perempuan dapat meninggalkan perkara yang dilarang ketika berhaid ataupun ketika bernifas. Begitu juga melakukan perkara yang diwajibkan ke atasnya ketika tidak berhaid, tidak bernifas. Masa istihadah wajib dia beramal, wajib dia menunaikan perintah-perintah Allah. Supaya apa? Wanita tu tahu hukum ni dan dia tak tercampur. Misalnya kita kata, tengok sini sekarang, Allahu Akbar. Misalnya seorang wanita melihat darah dia keluar, melihat darah dia keluar, kita kata 5 hari. Kemudian darah tak keluar, 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 darah tak keluar selama kita kata 15 hari. 15 hari. Kemudian darah keluar pula. Darah keluar pula bertukar warna kepada warna merah. 10 hari. Maka kita tengok wanita ini, darah dia berselang dengan tak keluar darah. Tetapi maka dihukumkan darah pertama sebagai darah haid. Ini sebagai darah haid. Yang kedua, oleh kerana sudah dilalui oleh suci. Oleh suci 15 hari, maka dia sudah dinamakan suci. Dan dinamakan suci.
suci. Kemudian darah datang warna merah pula. Walaupun datang darah bertukar warna daripada hitam kepada merah, tetapi telah dilalui suci 15 hari, maka darah wanita ini 10 hari dihukumkan haid. Haid yang baru dah datang. Dalam kitab kata haidun akhar, haid yang lain, haid yang baru dah datang. Mana haid yang baru dah datang? Haid yang baru dah datang mana haid yang baru datang, mana haid yang kedua lah. Ini cara dia. Ada kala kita tengok ada wanita yang keluar darah dia. Sebab tu dia kena tahu definisi. Bila umur dia 9 tahun setengah, misalnya umur 8 tahun keluar darah. Umur 8 tahun keluar darah 8 tahun umur dia, masa tu umur 8 tahun keluar darah. Keluar darah. Okey, keluar darah. Kata masa umur 8 tahun keluar darah dia 15 hari. Adakah ni darah haid? Ini menyalahi definisi. Walaupun kaedah haid kata, kaedah nak hukumkan sebagai darah haid, apa dia? Jangan kurang 24 jam, tak lebih 15 hari akan dihukumkan sebagai haid. Kaedah betul. Tidak kurang 24 jam darah ni, tak lebih 15 hari. Kemudian kita tengok definisi dia. Definisi. Definisi apa dia? Darah tabiat yang semula jadi, yang keluar dari wanita pada waktu yang tertentu. Jadi wanita akan dihukumkan sebagai darah haid pada waktu yang paling minimum, paling awal, ialah umur 9 tahun Qamariah takriban. Pada umur 9 tahun. Misalan saya buat umur 9 tahun dulu. Saya tunjukkan umur 9 tahun. Misalan kat sini 9 tahun. 9 tahun. Okey, 9 tahun 9 tahun tepat. Ni umur dia. Jadi di sini kurang 16 hari nak sampai kepada 9 tahun tepat. Daripada 15, 14 sampai 1 masuk 9 tahun tepat. 9 tahun tepat. Okey, 9 tahun tepat. Jadi kalaulah seorang wanita melihat, ini waktu kita panggil waktu takriban. Waktu yang dikira kurang daripada 16 hari nak masuk 9 tahun tepat. Ini 9 tahun tepat. Jadi darah telah keluar di sini. Contoh dia di sini. Darah keluar daripada 20 hari lagi nak sampai takriban. 20, 19, 18, 17, 16. Darah keluar sini. 5 hari. 5 hari. Jadi darah yang keluar di sini kalau dia keluar takriban, ini kemungkinan boleh dikira dah haid. Tetapi sini waktu ataupun masa yang tidak mungkin. Masa tidak mungkin. Masa tidak mungkin boleh dihukumkan sebagai masa tidak mungkin. Jadi walaupun 5 hari keluar, walaupun kaedah betul. Kaedah kita kata betul. Keluar daripada kemaluan. Kemudian kita tengok kemudian definisi betul keluar daripada kaedah tidak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari. Definisi pun betul. Keluar daripada kemaluan. Tapi umur, ciri-ciri haid. Ciri yang pertama itu umur. Umur yang paling termuda bagi wanita boleh dihukum haid ialah umur 9 tahun tepat. Ni 9 tahun tepat. Sini. 9 tahun tepat. Dan kurang daripadanya, iaitu kurang daripadanya 16 hari. 15 hari lebih masih dikira takriban. Tapi kalau keluar kat sini,
Makna dia umur dia tak mungkin boleh dikira sebagai darah haid. Walaupun darah dia 5 hari tak dihukumkan sebagai darah haid. Jadi kita tengok sini. Kalau satu orang keluar air mani pun, ini tak dihukumkan lagi air mani kat sini. Kalau keluar kat sini air mani ni suci. Kat sini dikira najis. Jadi itulah kita tengok daripada definisi nak menjawab soalan-soalan berikut terlalu banyak. Kalau seorang wanita melihat macam-macam darah, sebab itulah kita nak tunjuk dari segi definisi dulu, kemudian dia akan datang, baru dia akan tahu definisi, kemudian kaedah, kemudian ciri, kemudian dia kenal dulu apa darah haid. Jadi darah haid ni hanya kita pakai kaedah, saya namakan kaedah asas ataupun dipanggil kaedah dasar ataupun kaedah umum. Semua wanita ataupun yang nak belajar kena tahu kaedah ni. Kalau dia tidak tahu kaedah ni, maka akan rosak pengiraan dia. Jadi darah-darah yang keluar yang tidak melepasi 15 hari, maka dia dihukumkan darah haid walaupun keluar satu warna, hitam saja atau hitam dan merah atau hitam, merah, kuning, pink, coklat. Tak kira lah. Kalau tak melebihi, tak melintasi 15 hari, dinamakan darah haid. Siapa yang hukum? Kaedah asas. Kaedah asas. Tetapi kalau darah keluar melebihi 15 hari, macam soalan dah tunjuk 19 hari, mana darah yang keluar tu bercampur haid, bercampur istihadah. Jadi itulah kita tengok, ini penting dia. Ada masa lagi? Masya Allah. Ada sedikit masa lagi. Maulana, mungkin ada nak sambungan sedikit? Ya. Silakan. Jadi di sini kita tengok, di sini mana dia, adakah wujud perempuan yang tidak pernah kedatangan haid dan apakah fenomena itu normal? Kan? Ada berlaku ke? Kan? Benar berlaku. Jadi ada wanita yang betul-betul yang ditunjuk dalam kitab, iaitu berdasarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga perempuan yang tidak pernah kedatangan haid. Di zaman Nabi dah berlaku dah. Siapa dia? Seperti puteri Nabi sendirilah, Sayyidati Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini termasuk dalam fenomena yang bertentangan dengan adat kebiasaan seorang perempuan. Perempuan ni memang normal darah haid keluar. Tapi kalau dia tak keluar, mana bertentangan. Tetapi ni khas untuk wanita jenis ni. Mana dia, yang ni perkara ini jarang berlaku pada seorang perempuan. Beliau dikenali dengan Az-Zahra, bermaksud yang terlindung dan putih bersih kerana tidak pernah berhaid seumur hidup. Pernah diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pernah sekali pada suatu malam yang gelap gelita, aku dapat memasukkan benang ke dalam lubang jarum menerusi nur cahaya wajah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Disebabkan inilah beliau dikenali dengan Az-Zahra. Dinukilkan daripada kitab Tuhfatul Sa'il. Bukan saya cakap, ini saya nukilkan daripada kitab Tuhfatul Sa'il. Ulama tulisan. Bukan saya. Ulama mengatakan bahawa hikmah beliau diberi kelebihan ini adalah supaya tidak ada sebarang waktu yang beliau lalui tanpa beribadat. Begitu juga seorang ulama, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi rahimahullah telah menulis dalam kitabnya, yang merupakan ulasan syarah bagi kitab Al-Iqna. Nukilan daripada kitab Tuhfatus Sa'il bahawa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha telah melahirkan anak pada waktu tenggelam syafa', yakni hilangnya cahaya mega pada waktu maghrib, tanpa mengeluarkan darah nifas. Kemudian beliau terus mandi wajib dan melakukan solat isyak tepat pada waktunya. Jadi kalau kita tengok ada yang berlaku, tak ada datang darah haid, tapi itu special. Sebab apa? Supaya masa-masa yang dilaluinya boleh buat ibadat. Tapi kalau kita masa free pun tak mau ibadat, masa ni Allah Akbar, beza dia. Sebab itulah kita tengok pentingnya wanita tahu, jangan kita mengaku kita ni tak ada darah haid. Kadang-kadang darah haid itu dah datang, oleh kerana kita tak tahu, mungkin darah haid itu tak keluar sampai di luar pad.
Kita hukum darah haid ni, kalau ada kat pad tu ada darah, baru kita hukum darah haid. Tapi sebenarnya tidak. Darah ni, darah normal yang keluar daripada pangkar rahim. Makna di luar pangkar rahim, bukan di luar faraj saja. Bahkan luar yang berada di dalam. Macam mana tahu luar berada di dalam? Ketika mencangkung. Ketika mencangkung duduk, makna dia bila dia masukkan kapas yang bersih ke dalam kemaluan, buat keluar, ada kesan darah. Bermakna darah haid dah ada kat situ. Sebab tu dia kata darah yang ada pada wanita ialah kotor yang ada dalam kemaluan dihukumkan najis. Sebab tu wanita kena tahu mana dia kena, mana dia tak boleh buang badan. Jadi jangan kita tengok kat pad baru kita nak ni. Dia kena cek. Ini jelas dalam kitab-kitab Arab ada, dalam kitab Jawi ada. Sebab apa? Dah berlaku dah. Ada orang kata di luar. Tak. Mana luar yang berada di dalam. Okey. Baik, Masya Allah. Jelas apa yang kita bincangkan di situ, bagaimana kesimpulan daripada takrif haid, dan kita tengok satu persatu dari mana takrif syarak, iaitu mengandungi 4 perkara tadi yang mana Maulana telah pun maklumkan kepada kita. Baik, kita nak buka juga soalan yang kita dapat dekat dalam talian Facebook, di YouTube, dan juga ada yang sempat titipkan di ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak yang sudi titipkan apa learning point yang kita boleh belajar di situ. Masya Allah Maulana, ramai lagi yang ada dekat dalam media sosial kita yang sedang menanti, yang menonton juga. Masya Allah, bukan kata di sekitar ruangan kilang percetakan Al-Quran di Kompleks Nasyur Qurani ini saja, Masya Allah, tapi sambil-sambil itu juga kita turut bersama dengan rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat penonton di dalam ruangan media sosial. Ada satu soalan Maulana berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, soalannya, seseorang perempuan ni darah keluar 19 hari, iaitu darah merah 17 hari, kemudian disusuli darah hitam 2 hari. Dalam hal ini termasuk kategori tamyiz juga ke? Adakah haid hanya dikira 2 hari hitam tersebut saja? Mohon pencerahan Maulana untuk pengiraan khabar solat. Baik, soalan yang menarik yang selalu ditanya. Lebih kurang semua sama. Baik, saya tulis dulu supaya nampak lebih jelas. Pemadam tak ada? Oh, ada dah. Ya. Okey. Baik, saya tunjuk dulu. Masya Allah, tak terpadam. Okey. Maka soalan yang ditanya, maka wanita ini telah keluar darah selama 19 hari. 17 hari, kita kata 17 hari. Okey. 17 hari, Jadi 17 hari. Saya buat bagi sempurna dulu Jadi daripada 1 hari bulan 1 2 3 4 5 6 sampai 15. Sampai ke 15. 15 ini border 15 hari. Ini okey, 15 hari. Kemudian kita tengok di sini ini okey, daripada 16, 17 sampai 30. Okey, ini tarikh. Tarikh. Okey, contoh darah yang keluar daripada seorang perempuan. Kita namakan wanita itu, wanita apa, nama apa? Wanita, nama wanita A lah. Wanita A. Tak ada kait orang hidup, tak ada kait orang mati. Okey, dia kata darah dia keluar 17 hari, daripada 1 hari bulan sampai 17 hari bulan berwarna merah. Kemudian bertukar kepada warna hitam 2 hari. Kemudian bertukar pada warna hitam 2 hari. 2 hari. Jadi dia ingin tahu, adakah ini masih bab dipanggil bab tamyiz, bab mumayyizah, atau bab selainnya. Jadi di sini ada 2 cara pengiraan dia. Kalau kita tengok terus, kita akan dapat mengatakan ini bab tamyiz. Tapi kalau kita kira daripada permulaan, kita akan tengok dia akan melalui wanita yang dinamakan wanita GM.
Okey, baik, saya akan mulakan cara penjawapan dia. Jadi kita tengok sini, wanita ini bila hari pertama melihat darah, dengan semata-mata dia melihat darah, maka dia kena berhenti daripada buat ibadat pada umur yang boleh dikira sebagai haid. Kita katakan wanita ini umur 20 tahun atau 25 tahun. Okey, maka bila dia nampak darah, pertama sekali ada kaedah manek. Kaedah manek. 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 Maknanya dengan melihat darah semata-mata, dia kena meninggalkan solat. Maka lepas tu dia kena tunggu. Selagi darah tak berhenti, dia kena tunggu. Maknanya dia tak boleh mengerjakan solat. Kerana bila datang darah, ada yang darah, al-mar'atu bimujarradi antaraddama tatawaqqafu anil ibadati. Wanita jangan semata-mata melihat adanya darah, wujudnya darah, maka dia kena berhenti buat ibadat pada waktu umur haid. Ini pada umur 20, kalau umur 8 tahun tak berhenti buat ibadat kan. Ini pada waktu umur yang boleh dikira sebagai darah haid. Maka 17 hari dia tunggu-tunggu tu sampai hari ke-15. Sampai hari ke-15 bermakna hari ke-16 dia wajib mandi. Sini mana nombor 2? Allah kalkap dah. Okey, tadi nombor 1 nombor 1, ni nombor 2. Mana nombor 2? Wajib dia mandi. Wajib mandi. Wajib mandi. Kenapa tadi daripada hari pertama sampai hari ke-15 dia tak boleh menunaikan solat? Dia tidak boleh solat. Tidak solat. Okey, selepas hari ke-15, hari ke-16 wajib dia kena mandi dan solat tunai. Maka wajib mandi dan solat tunai. Solat tunai. Dan di sini wanita ini memahami darah dia keluar melintasi 15 hari dengan satu sifat. Dia belum tahu darah depan nak keluar warna hitam. Dia belum mengetahui darah hitam nak keluar. Sebab apa tengah keluar? Mana ada orang tahu depan dia nak keluar? Dia tak tahu. Jadi bila hari ke-16 dia nak mandi, dia tengok darah masih keluar. Dan dia faham masih keluar darah warna merah yang disangkakan akan jadi haid, tetapi melintasi hari ke-15. Maka wanita ini melihat darah satu sifat. Maka wanita ini masa kedua ni dia dipanggil wanita ghairu mumaizah. Wanita GM. Saya ringkaskan, wanita GM. Ghairu mumaizah. Wanita yang tidak dapat membezakan darah yang mana haid, yang mana istihadah, kerana telah melepasi 15 hari. Kita tak boleh pakai kaedah asas. Kalau kaedah asas, dia akan menunjukkan istihadah dia bermula hari ke-16. Istihadah bermula hari ke-16. Sebaliknya tidak boleh. Bila wanita dipanggil ghairu mumayyizah, wanita ghairu mumayyizah ini akan dihukumkan sebagai haid atau istihadah mengikut kaedah GM. Dia rujukan dia 2M. 2 mim. Jadi mim pertama, M pertama dipanggil wanita mubtadi'ah, boleh baca, mubtada'ah boleh baca. Mubtadi'ah. Okey, kita ambil wanita mubtadi'ah atau mubtada'ah. Wanita ini dia kena meletakkan hukum. Mula dia kena letakkan hukum. Pasal apa? Darah hitam belum keluar lagi, baru sampai sini. Dia wajib mandi dan dihukumkan, aku ni darah haid aku dengan istihadah bercampur. Aku tak tahu yang mana haid, mana istihadah. Maka dia kena follow wanita yang tidak dapat membezakan darah. Wanita yang tidak dapat membezakan darah ada 2. Rujukan dia 2. Wanita mubtadi'ah, wanita mu'tadah, wanita yang sudah beradat. Wanita mubtadi'ah
Okey, rujukan dia nak letakkan hukum ialah apa dia? Haid dia, rujukan dia ialah haid yang diyakini. Haid yang diyakini. Haid yang diyakini ialah 24 jam sehari semalam. 24 jam sehari semalam daripada permulaan melihat darah. Permulaan melihat darah. Tak nampak tak maaf daripada permulaan melihat darah. Jadi wanita ini kita tengok dia akan hukumkan dia haid dia masa mula-mula. Jadi sini JGM mana haid dia sehari semalam daripada permulaan melihat darah. Mana dia kata sinilah sehari semalam. Okey. Jadi kemudian bila di sini hari ke-16 dia mandi, dia semayang, hari ke-17 dia mandi, dia semayang, dia bersama suami, tiba-tiba darah masih keluar lagi, bertukar kepada warna darah yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Mana dia tukar, mana di sini darah ini bila datang darah kuat, maka darah hitam ni, darah kuat akan dihukumkan sebagai darah haid. Akan dihukumkan sebagai darah haid. Ini wanita darah kuat. Darah kuat. Darah hitam ni akan dihukumkan sebagai haid. Wanita ni darah kuat akan dihukum haid. Oleh kerana itu sekarang ni bab dia bukan GM lagi. Bab ini jadi bab Mumayyizah. Wanita dipanggil wanita Mumayyizah. Jadi bukan GM lagi. Jadi bila dah sampai sini, bila datang darah hitam, bab ini bertukar. Maka kena cancel bab ni. Jadi haid dia bukan sehari semalam, maka dia kena cancel dulu. Jadi bab Mumayyizah. Bermakna wanita ini darah haid dia ialah 2 hari dalam bab wanita tambiz, bab Mumayyizah. Bab wanita Mumayyizah. Haid dia 2 hari saja. Yang baki 17 hari, tadi 15 hari dia tak solat. Kemudian hari ke-16 dia solat, 17 hari solat. Maka 15 hari ni dia kena qada solat dia. Ni cara yang pertama kita nak kira yang mana haid wanita. Kalau cara yang mudah lagi, okey, kita terus pada dapat jawapan. Kita kena buat 4 step. Kita buat 4 langkah. Nak bagi mudah. Puan-puan pendengar semua di luar sana, dengar cara pertama. Oleh kerana whiteboard ni kecil, whiteboard ni kecil saya tulis tak boleh. Langkah pertama, wanita ini kena jumlahkan darah. Wanita ini kena jumlahkan darah. Sini. Wanita ini kena jumlahkan darah dia dulu. Jadi kalau darah merah dia keluar, misalnya kita habis ni, darah merah dia keluar 17 hari, darah hitam keluar 2 hari, bermakna jumlah darah ialah 19 hari. Wanita darah dia keluar selama 19 hari. Maka wanita ni darah dia keluar selama 19 hari. Ini langkah 1 Okey. Mana dia 19 hari. Bermakna wanita ini dihukumkan sedang berhaid, haid campur istihadah. Haid campur istihadah. Okey? Ini langkah pertama. Haid campur istihadah. Jadi bila dia faham haid campur istihadah, mana di haid campur istihadah ada 2 kaedah. Kaedah pertama, kaedah tambiz KT. Kedua, kaedah GM. Kaedah tambiz, kaedah GM. Jadi di sini, jadi nak guna kaedah tambiz ke kaedah ghair mumayyiz